Okey, jadi terakhir 25 bulan 6, muka surat 140. Ya. Muka surat 140. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam keadaan sebegini kita masih lagi boleh menunaikan solat berjamaah. Tapi dalam keadaan jarak-jarak pasal tu, kalau kita macam selalu kita imam luruskan saf, rapat-rapatkan saf, ya tak? Tapi sekarang kita tak boleh rapatkan saf, kena luruskan saf saja. Ya, nak solat tapi ya tak solat. Ya. Jadi kita tak boleh rapatkan saf, hanya luruskan saf saja. Jadi kita kena akur apa ini, ya. Alhamdulillah. Sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ganjarannya kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup, yang telah meninggal dunia, kepada guru-guru kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita muka surat yang ke 140, ya. Ini yang lepas kita dah bahagian hukum membaca ta'awuz, ya, hukum membaca ta'awuz. Kuliah kita yang terakhir 25 bulan 6 20. Okey, ulang sedikit, ya. Ketahuilah bahawa membaca ta'awuz itu adalah sunat, ya. Itu adalah sunat, bukannya wajib. Sekiranya seorang meninggalkannya, maka dia tidak berdosa dan solatnya tidak batal, sama ada dia meninggalkan secara sengaja atau terlupa. Apa itu ta'awuz? Iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum kita baca bismillah, kita disunatkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Andainya kita terlupa ataupun sengaja tak nak baca, itu pun tidak membatalkan solat, cuma tak dapat pahala sajalah, itu saja, ya. Jadi itu ta'awuz, itu sunat. Okey. Ta'awuz disunatkan sebelum membaca Al-Fatihah. Itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dalam semua solat fardu dan solat sunat. Sebenarnya solat fardu, solat sunat ini semua sama, ya. Tapi ada setengah orang dia kata solat sunat boleh solat sunat duduk. Ya, boleh. Solat wajib pun boleh duduk. Tetapi bagi orang yang berkemampuan, ya, berdiri, mesti dia berdiri. Bagi solat wajib yang berkemampuan berdiri, boleh jalan, boleh pergi shopping dia mesti wajib dia berdiri dulu, ya. Tetapi bagi solat sunat, walaupun dikatakan kita mampu berdiri, tetapi dibolehkan kita solat duduk. Pasal Nabi ada buat. Tapi kita tengoklah, Nabi buat solat sunat bukan 2 rakaat saja, ada banyak rakaat. Jadi itu dia buat solat duduk. Lagi solat duduknya Nabi adalah duduk atas lantai.
bukan duduk atas kursi. Yang ni kebanyakan kita duduk atas kursi. Jadi itu kita duduk atas lantai. Nabi duduk. Pasal itu ada setengah ustaz-ustaz mengatakan sekarang ada mazhab kursi pula dia. Ya bukanlah itu. Bukan, bagi saya tak patutnya lah nak mengatakan mazhab kursi itu. Pasal itu terpulang pada diri masing-masing. Jadi kalau sebenarnya solat sunat ini sama dengan solat fardu perbuatannya. Yang sunat tetap sunat, yang wajib tetap wajib. Macam ada berapa rukun? Ada 13 rukun. Itu semua sama. Mesti tumakninah. Tak tumakninah tidak sah. Walaupun solat sunat tidak sah. Mampu berdiri tapi tak berdiri, maka tidak sempurna. Tak sah tu saya tak berani. Pasal ada kalanya dibolehkan solat sunat ni duduk, tapi masalah duduknya Nabi solat sunatnya banyak kali. Pasal tu saya pun tak setuju kalau solat setakat 2 rakaat nak solat duduk je. Kan lagi seronok kalau kita berdiri. Wahal kan ada dalam satu kitab daripada Madinah dia kata solat itu adalah terapi. Kat situ dijelaskan apa yang dinamakan terapi. Ketika rukuk, ketika sujud, ketika semua ada perjalanan darah tu. InsyaAllah satu masa nanti kita boleh Cik Zul, kita buat khemah solat nanti dengan secara apa kelebihan kita sujud, apa kelebihan kita rukuk, semua tu. Saya derma 1 ekor kambing untuk bagi makan siapa yang hadir nanti. Iya, satu ekor kambing lebih kurang berada 23, 22, 24 itulah. Kita masak sama-sama. Okey, insya-Allah. Kemudian saya nak tunjukkan nanti dalam pakai slide ketika rukuk bagaimana perjalanannya. Pasal ini diterjemahkan oleh Universiti Melaya. Universiti Melaya bagi Islam. Doktor siapa tu ni diterjemahkan buku, dua buku saya ambil daripada Universiti Madinah tu. Apabila saya rupanya Universiti Melaya tu cedoknya, cuma kelebihan Universiti Melaya dia buat gambar dia, isi kandungannya sama. Memang betul. Kalau kita rukuk rama tu, perjalanan darah kita ni sekali berpusingan tu, itulah pasal tu dikatakan solat itu adalah terapi. Okey, itu insya-Allah satu masa nanti kita susun tu. Okey. Sekat tempat saya dulu sekali nak buat yang kedua nanti. Pasal yang dulu saya tak buat gambar-gambar tu kan. Gambar kambing ada juga tu. Duduk. Gambar kambing ke kambing tu? Yang lepasnya saya angkat. Cik juga dia datang kan tu. Okey. Okey. Itu insya-Allah kita. Pasal apa? Bak kata Dr. Zulkifli katakan nak ramaikan apa dia kata? Bagi makan. Nak ramaikan masjid, nak ramaikan surau, dia kata bagi makan. Dia kata ada ceramah dia pasal dia penyelidikan dia surau masjid tu. Maka tak apa, kita tak rugi. Yang bagi makan pun tak rugi, yang makan pun tetap kenyangnya. Lagi satu kok dia boleh mendapatkan ilmu tadi, memberi manfaat. Okey. Tahu sunat disunatkan sebelum membaca Al-Fatihah. Dalam semua solat fardu dan solat sunat sama tak ada beza solat fardu sunat ini. Pasal apa? Kalau kata Imam Ghazali, yang sunat kita tinggalkan hanya yang wajib saja, ibarat berniaga pulang modal sahaja. Jadi oleh itu kesempurnaan solat sunat kita selesaikan sunat-sunatnya. Tauz juga turut disunatkan dalam solat jenazah. Ketika solat jenazah pun disunatkan baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kan pertama takbir betul ihram, kedua baca Fatihah. Baca Fatihah itulah
sebelum baca bismillah disunatkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu disunatkan menurut pendapat yang paling sahih. Bagi bacaan Al-Quran di luar solat pula, kari disunatkan untuk membaca ta'awuz menurut ijma' para ulama. Pasal tu musabaqah Al-Quran mesti dia baca, dia tak ada terus bismillahirrahmanirrahim, tak ada. Walaupun dari negara mana sekalipun, dia mesti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak ada tu bismillahirrahmanirrahim, tak terus alhamdulillahirrahmanirrahim, tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru baca itu. Okey. Ini semua pendapat. Mana pendapat yang paling sahih bagi bacaan Al-Quran di luar solat pula, dari kari disunatkan untuk membaca ta'awuz menurut ijma' para ulama. Okay. Ta'awuz disunatkan untuk dibaca pada rakaat pertama menurut persepakatan para ulama. Namun sekiranya dia tidak membacanya pada rakaat pertama, dia boleh membacanya pada rakaat kedua. Jika tidak dibaca di situ juga, maka boleh dibaca pada mana-mana rakaat berikutnya. Okey. Ta'awuz ini sunatnya sebenarnya dibaca pada rakaat pertama, ya. Tetapi kalau terlupa pada rakaat pertama, kedua pun kita boleh baca. Terlupa kedua, ketiga pun boleh baca. Terlupa ketiga, keempat pun boleh baca. Nak baca seterusnya pun boleh. Tapi sebenarnya yang termaktub disunatkan hanya rakaat pertama sahaja, ya. Oleh kerana saya dah kebiasaan setiap rakaat saya baca itu. Nah, pasal apa kata tuan guru saya tu, boleh kita baca. Pasal kita nak mengelak daripada syaitan yang direjam. Maklumlah ketika solat ni banyak syaitan, ya, yang menggodanya. Semua kita ingat. Okey. Menurut ijma', ta'awuz disunatkan untuk dibaca pada rakaat pertama menurut persepakatan para ulama. Namun sekiranya dia tidak membacanya pada rakaat pertama, dia boleh membacanya pada rakaat kedua. Jika tidak dibaca di situ juga, maka boleh dibaca pada mana-mana rakaat berikutnya, ya. Nak baca semua. Kalau tak baca pun sah solatnya, ya dah. Cuma tak dapat pahala sunat membaca ta'awuz tadi, itu saja. Solat tetap sah. Soalan, sekiranya seseorang telah membaca ta'awuz dalam rakaat pertama, adakah masih disunatkan dalam rakaat kedua? Itu dia ni jawapan. Adapun pendapat dalam kalangan para ulama mazhab Syafi'i, pandangan yang paling sahih ialah ta'awuz tetap dihukumkan sunat untuk dibaca pada setiap rakaat. Itu Imam Syafi'i tadi. Saya tekankan kat sini lah dulu. Allah yarham Datuk Ishak Barum tahun 90, mula-mula masa saya dalam ibtidaiyah ketika itu, itu dia kata baca gitu. Jadi sekiranya seseorang membaca ta'awuz dalam solat syiriah, nanti maafkan saya, ada dua pendapat, ulang balik tu, kalangan para ulama mazhab Syafi'i. Kita semua pegang pada mazhab Syafi'i. Pandangan yang paling sahih ialah ta'awuz telah dihukumkan sunat untuk dibaca pada setiap rakaat. Namun galakan untuk membacanya dalam rakaat pertama adalah lebih dikuatkan. Itu saja. Boleh baca setiap rakaat, boleh baca. Yang dikuatkan
sunat yang dikuatkan ialah pada rakaat yang pertama saja. Ya, okey. Sekiranya seseorang membaca ta'awuz dalam solat siriyah yang perlahan, zuhur, asar, ya, contohnya itu siriyah, maka dia hendaklah membacanya secara perlahan juga. Yalah, walaupun kita dalam jahiliyah macam maghrib isyak pun tak boleh baca kuat auzubillahi minasyaitonirrajim macam musabaqah tu tak boleh lah, ya, dalam keadaan siriyah juga, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim itu je. Okey. Tetapi dalam solat siriyah, ya, maka dia hendaklah membacanya secara perlahan juga, sir. Tetapi sekiranya dia membaca ta'awuz dalam solat jahiliyah, adakah dia turut disunatkan untuk membacanya dengan meninggikan suara? Itu soalan. Yang dalam keadaan jahiliyah tadi, solat subuh, solat maghrib, solat isyak tadi. Dalam masalah ini ada perbezaan pendapat para ulama mazhab Syafi'i. Sebahagian mereka mengatakan bahawa ta'awuz dibaca secara perlahan. Inilah pendapat yang paling sahih dan terpilih di sisi jumhur para ulama mazhab kita. Ya dah? Itu dia. Alhamdulillah, badan dah naik dah. Syukur. Alhamdulillah. Okey. Jadi itu ni apa? Pendapat para ulama tadi. Okey. Dalam masalah ini adalah perbezaan pendapat para ulama mazhab Syafi'i. Sebahagian mereka mengatakan bahawa ta'awuz dibaca secara perlahan. Nah, inilah pendapat yang paling sahih dan terpilih di sisi jumhur para ulama mazhab kita. Okay. Memang secara tak ada pun orang baca ta'awuz secara kuat walaupun solat jahiliyah, ya. Sila rujuk kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi, terjemahan Jawi. Okey. Halaman 106 Al-Azkar. Okey. Soalan. Ada setengah pihak mendakwa dengan mengatakan membaca ta'awuz dalam solat tidak disunatkan. Ada pula pihak yang mengatakan ta'awuz hanya disunatkan pada rakaat pertama sahaja. Tetapi apakah asas dakwaan ini? Okay. Jawapan, menjawab soalan ini dapat dikatakan bahawa perkara ini telah diperselisihkan oleh mazhab fiqh yang 4. Untuk mendalaminya, saya merujuk kepada kata-kata pengarang kitab Al-Fiqh Al-Islami Al-Adiyah, juzuk yang pertama, halaman 692. Ini saya dah rujuk pasal kitab ni ada 10 jilid tu. Saya ada satu set tu, pasal kebanyakan fiqh dirujuk pada situ. Jadi saya senang kalau orang nak tanya pun kita boleh rujuk balik kat situ. Okey. Para ulama mazhab Maliki berpendapat bacaan ta'awuz dan basmalah dimakruhkan sebelum membaca Al-Fatihah dan surah berdasarkan kepada hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu
yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma memulakan solat dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Dia tak baca bismillah kan? Kejap nanti. Maksud segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Itu bagi pendapat itu. Para ulama mazhab Hanafi pula. Para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahawa ta'awuf hanya dibaca dalam rakaat pertama. Itu perbezaan ulama. Ya dah, pendapat perselisihan ulama. Pasal itu kita mengaji ni kena banyak, biar kita banyak berguru, banyak kita bagi kita tahu. Pasal kalau kita baca satu aja, taklah pegang satu aja. Ya dah, pasal kita kena baca dia. Macamlah doa kunut dan sebagainya. Ya dah, doa kunut walaupun Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, kunut subuh tu adalah sunat muakkad, sunat yang dituntut. Ya, tapi Imam Syafi'i pun pernah tak baca kunut. Ya dah, ketika beliau melawat tempat Imam Ahmad dan Imam Hanbal, dia ketika jadi imam, dia tak baca kunut dan tak buat sujud sahwi. Apabila ditanya oleh anak muridnya, ya Ustaz, kenapa tak baca kunut dan tak buat sujud sahwi? Jawab Imam Syafi'i, kita menghormati yang punya kampung ni. Serupalah kalau ke Mekah, ke Madinah, dia memang tak baca kunut. Ya, contoh. Jadi kita kalau kat Malaysia ni kat mana? Kat Perlis contohnya. Ikutlah. Jangan kita katakan Wahabi, ya tak? Jangan. Wahabi ni lain pendapatannya, ya. Pendapat dia lain. Tetapi yang tidak baca kunut bukan semuanya Wahabi. Bukan semestinya itu Wahabi, ya tak? Tidak. Jadi bila situ kita kena mengaji dan kita kena faham, kena tahu. Okey. Para ulama mazhab Hanafi, para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahawa ta'awuz hanya dibaca dalam rakaat pertama. Ini banyak siapa yang belajar dari Pakistan, dia kata pertama saja yang disunatkan. Tapi tak mengapa, boleh kita bagi pendapat Syafi'i pun yang pertama pun boleh, keseluruhan pun dibolehkan. Jadi nak dapat apa, sedangkan itu semua adalah ayat-ayat kalimat Allah. Jadi apa salahnya kalau kita dapat kita pahala. Para ulama mazhab Asy-Syafi'i dan Hambali, para ulama mazhab Asy-Syafi'i dan Hambali pula berpendapat bahawa bacaan ta'awuz disunatkan secara perlahan pada permulaan setiap rakaat sebelum bacaan Al-Fatihah dan surah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Secara perlahan semua mazhab sama. Ya, empat mazhab sama. Tetapi yang mengatakan baca tak baca, ada setengah mazhab tak baca. Hanafi contoh, ya, Maliki dan sebagainya. Jadi ini Maliki dia tak baca, mazhab Maliki dia tak baca. Hanafi pun begitu juga. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahawa ta'awuz hanya dibaca dalam rakaat pertama. Boleh dibaca dalam rakaat pertama sahaja. Tapi Maliki tak baca. Para ulama mazhab Syafi'i dan Hambali pula berpendapat bahawa bacaan ta'awuz disunatkan secara perlahan pada permulaan setiap rakaat sebelum bacaan Al-Fatihah dan surah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menurut hadis riwayat Ahmad
baginda membaca a'udzu bismillahil alim minasyaitonir rajim. Selepas itu barulah basmalah dibaca dengan surah yang nyaring. Oleh itu diharapkan kepada kita yang berada di Nusantara ini untuk terus menggunakan pendapat mazhab Syafi'i dalam ibadah demi menjamin perpaduan umat. Ya, jadi kita bersependapat. Tapi walau bagaimanapun, contoh minta Allah macam Musa, dia Hanafi kan, dia Hanafi kata dia tak baca Fatihah. Pasal setengah Hanafi kata dia baca Fatihah, maka ketika dia berjamaah menjadi makmum, ya kan? Tapi mazhab Syafi'i tetap Fatihah adalah wajib kan. Bagi Syafi'i walaupun makmum wajib dibaca Fatihah. Kalau sekiranya makmum itu muafiq, dia tetap Fatihah kena habis juga. Ya, kalau kalau masbuk, maka sekadar mana dia yang boleh baca. Pasal itu ada kalanya doa iftitah ni bagi Imam Syafi'i sunat, tapi ada kalanya kita haram pula dibaca. Ketika mana? Katakan saya masuk ke dalam surah ini, tiba-tiba imam dah baca surah ataupun Al-Fatihah dah akhir, saya tiba-tiba baca saya masbuk terus baca doa iftitah, sedangkan imam rukuk saya belum baca Fatihah lagi. Itu menjadi itu. Jadi kalau kita masuk masbuk, tinggalkanlah doa iftitah tu, bacalah Al-Fatihah sekadar mana. Ya, contoh kalau imam dah baca surah di penghujung, kita sekarang Allahu Akbar takbiratul ihram, lepas tu kita terus baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita nanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, tiba-tiba imam pun rukuk, kita terus ikut rukuk, dah sah gitu. Pasal yang lain itu ditanggung oleh imam. Tetapi kalau yang kita muafiq, mesti kita habiskan Fatihah kita. Jadi janji tidak tertinggal sampai 3 rukun yang besar, kita kena habiskan. Contohnya imam dah sujud, kita dah rukuk, memang tidak batal lagi. Tapi imam dah sujud kedua, kita belum rukuk lagi, pilih antara satu. Kalau kita teruskan, kita batal. Kalau kita nak teruskan juga, tak nak batal, maka kita mufaraqah. Ya, kata rugi kita nak batalkan itu punya tadi. Jadi mufaraqah ni tidak nak ikut imam lah, pasal imamnya laju sangat, kata kan, kita tak mampu nak ikut. Ya dah, mufaraqah ni bukan berarti kita keluar dari saf tu tadi. Ya dah, nak cakap nak keluar dari barisan, nanti silap tanggapan pula. Jadi dari saf tadi, kita bukan berarti keluar dari saf, tetap duduk di saf tu, cuma tidak niat ikut imam, itu sahaja. Ada tu mudah sebenarnya. Kadang orang tak faham mufaraqah ni, dia nak keluar pula. Apa nak keluar? Itu nanti kita dah kesian aniaya kawan kita yang kita tinggalkan tadi, ruangan dia dah kosong, jadi makruh pula. Okey, mana tadi? Dah baik ke ni? Sikit ya. Alhamdulillah minasyaitonir. Okey. Selepas itu barulah basmalah dibaca dengan suara yang nyaring. Oleh itu diharapkan kepada kita yang berada di Nusantara, okey sudah tadi ya. Okey, ikut Imam Syafi'i tadi. Okey. Sekarang macam orang kata di Mekah tu imamnya tak baca bismillah, dia baca bismillah tapi secara sir.
satu daripada pasal ini saya sendiri ada berkomunikasi dengan Rahman Sudais ketika melawat ke Malaysia, ikut dengan dia melalui dengan ejen yang kat sini, Lintas Travel. Jadi Lintas Travel ketika itu di Kampung Pondan tu di Putebal. Kampung Pandan, sorry. Dari Kampung Pandan tu pejabat dia, sorry. Jadi saya tanya dia kata baca bismillah tapi Malaysia. Pasal itu Imam Sudais kalau pergi Malaysia, pergi Indonesia, dia di imam, dia baca bismillah kuat. Pasal dia tahu orang Indonesia baca bismillah kuat, dia baca kuat. Macam dulu kat imam masjid wilayah kan, dia baca kuat. Okey. Membaca basmalah dengan menguatkan suara dalam solat jahiliyah. Dalam solat kuat ini jahiliyah, baca bismillah. Okay. Hal ini kerana basmalah adalah sebahagian daripada kandungan surah Al-Fatihah. Pasal 7 ayat itu Al-Fatihah termasuklah basmalah. Dalil-dalil yang menunjukkan bahawa basmalah termasuk daripada surah Al-Fatihah ialah an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bi bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Nabi SAW memulakan solatnya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Okay. Maksudnya dengan nama Allah yang maha mengasihani dan lagi maha merahmati. An Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a bismillahirrahmanirrahim fa'addaha ayatan. Maksudnya daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillahirrahmanirrahim dan menghitungnya sebagai ayat dalam surah Al-Fatihah. Bermakna di menghitung surah Al-Fatihah 7 ayat termasuklah dengan bismillah tadi. Okey. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal masani qala hiya fatihatul kitab qila fa aina as-sabi'atu qala bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada firman Allah Ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal masani, maksudnya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya. Iaitu beliau berkata itulah pembuka kitab surah Al-Fatihah. Lalu ada orang bertanya kepadanya, mana pula ayat ke-7? Beliau berkata bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-3 ini riwayat Ibnu Huzaimah dalam sahihnya, dalam hadis sahihnya. Maksudnya selalu alhamdulillahirabbil itu hanya tinggal 6 ayat kan. Nanti saya cerita yang apa juga. An-Nu'aimil Mujmiri qala sallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu fa qara'a bismillahirrahmanirrahim summa qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha ghairil maghdubi
alaihim waladhdallin faqala amin faqala an-nasu amin wa yaqulu kullama sajada Allahu akbar wa idza qama minal julusi fil ithnataini qala Allahu akbar wa idza sallama qala walladzi nafsi biyadihi inni la ashbahukum salatan bi rasulillah. Maksudnya daripada Nu'aym al-Mujmir, beliau berkata, aku telah menunaikan salat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau membaca Ummul Quran sehinggalah apabila sampai kepada ayat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ya, sampai itu waladhdallin. Amin dia tidak masuk Fatihah, ya. Amin tu tidak masuk pada Fatihah. Pasal tu kalau ada setengah dulu waktu banyak setengah ustaz kata kalau kita amin makmum mendalui imam amin katanya batal, ya, tapi tidak batal, hanya makruh sahaja, ya, tidak batal. Pasal amin itu adalah bukan kumpulan ayat surah Al-Fatihah tadi, ya, cuma kita makruh saja oleh kerana mendahului imam, tapi tidak membatalkan sebab dia bukan sebagai, kalau tak baca amin pun sah solatnya, ya. Okey. Lalu dia menyebut amin, maka para makmum pula mengucapkan amin setelah setiap kali Abu Hurairah sujud. Bila mengucapkan Allahu Akbar, dan apabila beliau bangun daripada duduk pada rakaat kedua untuk ke rakaat seterusnya, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Apabila beliau selesai memberi salam, beliau berkata, demi Tuhan yang diriku berada dalam kekuasaannya, sesungguhnya akulah orang yang paling mirip solatnya dengan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan. Okay. Selain itu, para sahabat radhiyallahu anhu telah bersepakat sebanyak 2 kali dalam menetapkan bacaan basmalah pada surah Al-Fatihah dalam mashaf, dan turut diletakkan di awal setiap surah selain daripada surah At-Taubah. Semua surah, ada berapa surah semua, ya, cuma satu surah aja yang tidak dimulai dengan Al-Fatihah, surah Taubah. Yang lain semua diawali dengan Al-Fatihah, Bismillah, maafkan saya, Bismillah. Semua surah diawali dengan Bismillah, cuma surah Taubah aja yang tidak ada awali Bismillah. Okay. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Okay. Ada setengah yang mengatakan basmalah itu tidak termasuk dalam itu mazhab-mazhab yang lain, ya. Tapi sebenarnya basmalah itu masuk dalam 7 kata. Pasal tu kalau bagi ilmu tajwid, bagi ahli tajwid berkata sebagaimana Allah yarham Datuk Ishak Barok, Allah yarham Datuk Hasanuddin Al-Hafiz, dia mengatakan yang baca ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim, ya, situ orang selalu berhenti kan, kebanyakan ya, ghairil maghdubi satu itu dikatakan
wakaf qalih, wakaf sisi. Bermakna kalau situ setengahnya dah jadi 8 ayat. Pasal itu selalu kalau nanti tu saya, kalau kita buat nanti, saya ada video Hasanuddin punya yang bab tu. Saya rasa, saya ingat saya ada hantar pada Cik Zu pun ada kan, itu yang bacaan Hasanuddin yang tu, baca basmalah Al-Fatihah tu. Pasal tu dia kata kalau kita berhenti kat situ, kemudian kalau nak berhenti ghairil maghdubi alaihim, tu boleh berhenti, lepas tu ulang balik ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau kita berhenti yang apa tu, kebanyakan imam-imam sekarang banyak kat situ. Masjidil Haram pun sama. Pasal tu bagi mazhab Hanafi, dia katakan itu dah cukup, tak baca bismillah itu dah cukup 7. Mana 7? Sedangkan dalam Al-Quran yang dikira 7, mana yang ada bulat-bulat tu, tanda wakaf bulat-bulat tu baru 7. Itu dia. Okey, tapi nantilah dia punya apa. Tapi ada pendapat mengatakan oleh kerana ibaratkan itu satu perkataan yang tidak tergantung. Ghairil maghdubi alaihim, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil itu dah boleh sambung ayat yang lain katanya. Tetapi dalam ayat tu memang sambung. Tetapi dalam bahasa, segi bahasanya dia sudah boleh dikatakan bukan ayat tu tergantung. Jadi boleh. Okey. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini dah masih insyaAllah. Dah. Kan? Dah. Pasal selalu telefon saya bunyi, tak bunyi kenapa? Pak 8:45 dah habis. Okey, 85. Jadi selalu kalau saya di mana-mana pun kuliah saya masuk waktu, saya berhenti buat soal jawab. Tak ada soal jawab, baru saya berhenti terus. Okey, ada apa pertanyaan? Ada pertanyaan? Hari ini 9 hari bulannya. Bulan 7. Ya, ada pertanyaan? Ada? Lupa. Masa orang azan, kita boleh duduk tak? Ya. Masa orang azan tu, duduk tak sana? Kalau kita tengok diri, boleh duduk tak? Azan? Masa azan. Sebenarnya kita, kalau kita sedang berdiri, teruskan berdiri kita. Tetapi kalau kita duduk, terus duduk aja. Tak semestinya kita dah duduk, kita nak berdiri, dan kita berdiri duduk, itu tak boleh. Pasal kita tidak menghormati orang azan. Okey. Maknanya kalau kita datang ke masjid tu, tengah azan, kita harus berdiri kan kat tempat yang kita. Okey. Itu nanti minggu akan datang saya ada bawa kitab Furu'ul Masail berkaitan azan. Okey. Ada dua pendapat. Ada setengah kita masuk ke masjid, azan sedang dilaungkan, maka kita kena dengar azan. Okey. Ada setengah pendapat tu dia katakan kita terus boleh buat solat sunat tahiyatul masjid. Tetapi andainya kita tunggu azan, maka kita tak perlu lagi buat solat sunat tahiyatul masjid. Terus buat solat sunat qabliyah aja jadi. Qabliyah terus. Bermakna kita contoh solat apa ya? Isya lah. Contoh solat isya. Saya masuk ke sini belum azan belum dilakukan, maka saya buat solat tahiyatul masjid. Tetapi apabila azan sedang dilakukan, itu ada dua pendapat. Kalau saya nak terus buat solat tahiyatul masjid pun boleh.
nak berhenti mendengarkan azan tu boleh. Tetapi kalau saya berhenti mendengarkan azan, masa saya dah luput untuk solat sunat tahiyatul masjid. Itu ada dua pendapat, ya. Nah, kata saya bawa kitab Furu'ul Masail daripada karangan Abdullah Al-Patani. Ini diterjemahkan oleh Allahyarham Dato' Hasanuddin. Itu ada di punya apa. Tapi kalau kita mendengar azan, kita berdiri. Ketika kita berdiri, jangan kita duduk. Dan tidak semestinya kita kena duduk. Contoh, kita tiba-tiba kita solat maghrib terus tadi kan, kita wirid terus, wirid, berzikir ke apa, selepas tu azan dilangkan terus kita bangun. Tak perlu, duduk aja dengarkan. Tapi kita kena berhentilah apa perbuatan. Kalau kita tadi baca Quran pun kena berhenti. Itu dia. Okey, ini berbeza pendapat yang mengatakan kenapa tapi kalau sekiranya azan tu dah, ini hari biasa lah, bukan masa COVID-19 ni kan. COVID-19 ni biar Qabliyah pun tak boleh, ya dah. Terus katakan hari biasa, selalunya azan yang kedua khatib baca khutbah kan. Macam ketika kita masuk azan kedua sedang dilakukan, tak perlu kita tu terus kita baca apa, terus kita buat solat sunat tahiyatul masjid terus, ya. Tak payah buat solat sunat qabliyahnya. Kalau kita berhenti, kami solat sunat qabliyah dia. Sebab apa? Ini dalil mengatakan sedangkan khatib sedang membaca khutbah, ya, ada jamaah masuk datang, Rasulullah tengah baca khutbah, jamaah datang, dia terus duduk tanya, kamu dah solat? Dia tak sebut solat apa, solat sunat tahiyatul masjid ke solat apa. Dah solat? Belum. Solat, bangun solat dia. Berarti tu sama dia solat sunat tahiyatul masjid ke solat sunat qabliyah tadi, ya dah. Pilih salah satu dulu. Okey, boleh je ya. Itu nanti minggu depan ingat saya bawa kitab tu. Pasal di Selayang dah banyak pertanyaan tu, saya selalu kuliah subuh saya pakai kitab tu di Selayang, Masjid Simulat di Selayang. Okey. Ada apa lagi? Tuan Rizal? Alhamdulillah sihat, syukur. Dah pulih. Okay. Tak apalah, 2, 3 pun tak apa. Saya 1 pun tak mampu. Jadi mampu tak apa. Okey. Ada muslimah ada nak tanya? Tak ada? Ada Ustaz. Ya. Ustaz, ada orang cakap kalau orang tengah azan, kita baring, kita tidur. Kalau orang tengah azan, Orang tengah azan, kita baring, kita tidur. Ya ke mayat kita bila kita mati, orang kata berat? itu wallah alam. Tapi itu sebagai apalah, tak masalah tu tak tahu juga. Tetapi memang kita suruh bangun, tak boleh kita tidur. Masalah mayat kita mati, mayat berat tu kita tak jumpalah, ya. Serupalah macam orang kampung kata, jangan duduk pintu tengah pintu, besok di apa meminang dada kena tolak katanya, yalah. Itu betul ke tu? Itu semua ada apa, ya. Tetapi kalau kita sedang baring, azan dilakukan, maka kita kena duduk menghormatinya tadi. Jadi kita tidak menghormati azan tadi, ya kan? Okey. Ada apa lagi? Boleh, Mat? Oh, jadi kita memang kena duduk lah, walaupun kita tengah tidur. Kena duduk. Kena duduk. Cuma kalau subuh dia as-salatu khairun minan naum, tapi zuhur apa itu tak ada tu kan. Tapi pasal bukan waktunya tidur, tak perlu disebut tu. Kalau waktu subuh tu memang disebut as-salatu khairun minan naum. Pasal tu kenapa perbezaan? Kalau kita ke Mekah,
Azan pertama aja kita dah, sedangkan azan pertama tak disebut as-salatu khairun minan naum, tak disebut kan. Azan yang waktu saja baru disolat, as-salatu minan naum. Kita kat sana cepat aja bangun, tetapi kat sini sebab apa? Lambat sangat kita bangun. Boleh jadi, ini bukan apa, pandangan setengah ini pandangan saya sendiri. Dulu ketika berzakat haji cerita juga dengan Dr. Zul. Sebab apa? Muazzin di Malaysia ni apabila dia as-salatu khairum minan naum, sayup sangat, jadi orang pun senang tarik dia. As-salatu khairum minan naum, sayup pun senang tarik selimut tu ya. Tetapi di Mekah ni Madinah as-salatu khairum minan naum. Betul-betul cepat aja bangunnya. Itu agaknya perbezaannya tu. Ya, azan tu pun satu lawak mendatangkan satu apalah. Para jamaah gitu. Okey. Boleh? Banyak. Okey, setakat ini dulu dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita sambung minggu hadapan ya. Saya memohon diberi ampun dan maaf cara silap saya terkait saudara saya terlalu kata yang baik datang dari Allah, kelemahan kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على ذا المجلس. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على ذا المجلس. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على ذا المجلس. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.